Baik saudara, kita ke Bumi Kenyalang pula. Antara fokus hari ini, Sarawak jalin kerjasama dengan syarikat Cina dalam usaha memperkukuh sektor tenaga baharu. Perinciannya bersama rakan penyampai, Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Ya dia, terima kasih. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng menerima kunjungan hormat daripada delegasi China Energy International Group Corporation Limited bagi mengukuhkan kerjasama di antara kedua-dua negara. Turut hadir semasa kunjungan hormat tersebut ialah Naib Presiden dan Pengurus Besar Asia Tenggara China Energy International Group Corporation Limited Zhang Deliang dan Pengarah Pengurusan China Energy International Group Malaysia Corporation Limited. Presiden China Energy International Group Corporation Limited, Xiao Shubin yang ditemui pemberita semasa kunjungan hormat tersebut memberitahu setelah bekerjasama dalam beberapa projek sebelum ini, kerajaan negeri telah menunjukkan kerjasama yang baik dan memenuhi syarat-syarat kontrak yang ditandatangani. Beliau memaklumkan kerjasama di antara China dan Sarawak perlu diteruskan berikutan negeri ini mempunyai banyak idea baharu berkaitan tenaga boleh diperbaharui termasuk penyimpanan tenaga berskala besar. China katanya akan siasat menyokong Sarawak di dalam membangunkan penyelidikan dan pembangunan teknologi di dalam negeri untuk mencapai visi semasa Sarawak iaitu strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Pengamal media masa kini menghadapi cabaran yang semakin rumit yang memerlukan mereka untuk berhati-hati dalam memastikan berita yang disampaikan adalah benar dan sahih. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Dato' Abdullah Saidul berkata, perubahan teknologi dan kemajuan digital telah mengubah cara penyampaian berita, mempercepatkan penyebaran maklumat dan meningkatkan risiko penyebaran berita palsu. Oleh itu, Dato' Abdullah Saidul berkata dalam menghadapi cabaran ini, pengamal media perlu berusaha untuk memastikan kebenaran berita sebelum menyampaikannya kepada masyarakat. Jelasnya, berita yang tidak betul boleh menyebabkan kebencian, fitnah yang melampau dan sebagainya. Dato' Abdullah Saidul menegaskan kesilapan noktah atau koma pun membawa erti yang berlainan. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Jamuan Teh bersempena Hari Wartawan Nasional Hawana 2023 yang disempurnakan oleh Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng. Dalam pada itu, Dato' Abdullah Saidul berkata selain memainkan peranan penting sebagai penjaga kebenaran dan pemberi maklumat yang boleh dipercayai, pengamal media turut bertindak sebagai perantara antara masyarakat dan pemimpin. Justru dalam menjalankan tugas, mereka harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan dalam dunia media dan menjaga integriti profesion untuk memenuhi harapan dan kepercayaan masyarakat. Warisan budaya perlu dikekalkan supaya ia dapat diwarisi dan dijadikan rujukan generasi akan datang. Menteri Perpaduan Malaysia, Dato' Aaron Agudagang berkata, budaya ataupun adat mangkong tiang masyarakat Iban perlu dikekalkan kerana ia merupakan satu tradisi menandakan rasa kesyukuran bagi rumah yang telah siap dibina. Berucap pada Majlis Kesyukuran Rumah Panjang Simon Ulu Dijih Mukah Selangau, Dato' Aaron berharap budaya tersebut tetap dipelihara dan tidak hilang di telan zaman. Pada Majlis Kesyukuran tersebut, pelbagai adat dan budaya masyarakat Iban ditampilkan, antaranya upacara miring dan acara memukul gong pada setiap bilik di rumah panjang itu. Dalam pada itu, beliau juga menegaskan kunci kepada persefahaman dan kesepakatan dalam hidup berbilang kaum dan agama ialah dengan meneruskan perpaduan yang ada. Dato' Aaron memaklumkan perpaduan merupakan proses yang berterusan dan perlu diterapkan dalam apa jua keadaan untuk menjaga keharmonian sedia ada. Rumah panjang tersebut juga merupakan asal kelahiran Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang. Sementara itu, Menteri Kerjaya Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, golongan muda masyarakat Iban perlu didedahkan dengan pelbagai adat dan budaya kaum itu supaya ia tidak lenyap ditelan arus pemodenan. Beliau berkata, adat asal seperti upacara mangkong tiang harus dikekalkan dan disemai dalam kalangan belia. Menurut Datuk Seri Alexander, walaupun golongan muda terdedah dengan perkembangan teknologi seperti media sosial, namun adat dan budaya masyarakat Iban harus disemai. Tambahnya ini merupakan salah satu cara untuk mengekalkan adat masyarakat Iban supaya ia akan dikenali dan dihormati.
Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak menyeru penggiat industri pelancongan untuk memohon bantuan bagi penganjuran aktiviti masing-masing. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting berkata kementeriannya mempunyai peruntukan RM5.35 juta yang diluluskan kerajaan tahun lepas. Datuk Sebastian memberitahu permohonan bagi program atau aktiviti yang dianjurkan perlu mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh kementeriannya. Jelasnya ini termasuk bengkel, kelas, kursus, forum dan seminar berkaitan pelancongan dan industri kreatif. Selain itu, peruntukan tersebut boleh dipohon untuk penganjuran pameran, pementasan, pertandingan, pendokumentarian pesta serta aktiviti yang melibatkan komuniti setempat. Datuk Sebastian berkata demikian pada satu sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Pelancongan Sarawak di Miri. Beliau menjelaskan organisasi yang ingin memohon dana perlu berbuat sedemikian sebelum Oktober depan untuk memudahkan proses pertimbangan dan kelulusan. Datuk Sebastian memaklumkan dana tersebut merupakan salah satu inisiatif kerajaan negeri dalam menggalakkan dan memastikan kelangsungan program serta aktiviti berkaitan dengan sektor warisan, kesenian dan kebudayaan. Baik, 4 perayaan utama etnik dan 2 program utama daerah belaga akan didaftarkan dalam kalender pelancongan negeri ini. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Murum, Kennedy Cukpai Ugon yang juga Presiden Persekutuan Persatuan Orang Ulu Malaysia Forum, ini merupakan usaha mengiktiraf perayaan dan program kebudayaan masyarakat Orang Ulu di Belaga di samping sebagai tarikan pelancongan ke daerah tersebut. Kennedy Cukpai memaklumkan kerjasama daripada setiap etnik seperti Kenyah, Kayan, Kajang dan Penan melalui persatuan masing-masing diperlukan bagi menjayakan hasrat tersebut bersama forum. Ada 4 perayaan untuk etnik kita, iaitu Ladong Bio, Doledo, Sabit dan ada Tapuk Penan. Selain ada 2 yang kita selang 2 tahun sekali, iaitu Regata Belaga tahun ini di Belaga dan tahun depan Pesta Kebudayaan Apokoyan. So ini 6 perayaan yang kita mau daftarkan dalam kalender pelancongan. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada program Ladong Bio Lepa Ajau di Umar Badeng, Long Dungan. Kennedy Cukpai memberitahu usaha tersebut adalah langkah untuk memelihara dan mengangkat budaya tradisi masyarakat Orang Ulu ke tempat yang sewajarnya. Tambahnya, beliau bersama Adun Belaga, Datuk Liwan Lagang akan berusaha mengetengahkan keunikan budaya tradisi Orang Ulu melalui penglibatan pelbagai program kebudayaan di peringkat negeri mahupun kebangsaan. Sementara itu, Kennedy Cukpai mendedahkan beliau merancang untuk mencipta rekod dunia dengan pembinaan replika sape terbesar menggunakan bahan terbuang sebagai lambang kebudayaan masyarakat Orang Ulu di Belaga dan Sarawak amnya. Saya punya target, timeline saya adalah tahun ini kita akan letakkan sape ini di tapak warisan kita di Sungai Asap di Apokoyan. Kita tengah mempersiapkan untuk adakan rekod ini. Saudara, tinggal 2 hari lagi menjelang sambutan Hari Gawai Dayak di Sarawak, Pasaraya dan Pasar Basah mula menjadi tumpuan orang ramai. Tinjauan kru RTM di kawasan Kota Sentosa mendapati ramai yang juga membuat persiapan untuk memperingati kaum keluarga yang telah tiada. Bagi Angelina, sambutan Hari Gawai tahun ini sedikit berbeza setelah pemanggilan orang tersayang. Before tu kan sambut dengan datuk kami kan, tapi nya dah sedar tahun tu, so kami memang akan beli untuk nyala sebagai ingatan dengan datuk kami yang dah sedar lah macamnya. Beliau menjangkakan sambutan Gawai tahun ini akan lebih meriah. Sementara itu, pasar di Pekan Batu Tujuh, Kota Sentosa juga menjadi lokasi tumpuan terutama semasa setiap perayaan.
pasar lain-lain Mungkin dia orang tetap sini dekat sebab kampung tak payah pergi pasar lagi pasar Jemo. Tinjauan kru RTM di sebuah pasar di Semarahan juga mendapati orang ramai sibuk melakukan persiapan saat-saat akhir sebelum bertolak ke kampung halaman. Walau bagaimanapun ada yang memilih untuk menyambut Hari Gawai di Kuching. Ada orang balik kampung, ya terpulang dengan orang letok lah. Baginya, sambutan Hari Gawai kini boleh disambut di mana sahaja dengan penuh semangat kekeluargaan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Kami di RTM Sarawak mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Pesta Keamatan kepada semua rakan-rakan yang menyambutnya, khasnya yang berada di Sabah. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Dia, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak.